Jika pernah ada kemungkinan untuk musim kedua sirkus digital, fandom telah membunuhnya sepenuhnya. Dan ya, saya tahu secara rasmi tiada siapa yang berkata musim 2 akan diumumkan pada tarikh sekian. Tapi percayalah, musim 2 itu terasa sangat nyata dan ada beberapa bukti yang mengesahkannya. Tapi hari ini kita akan bercakap tentang bagaimana fandom telah merosakkan kemungkinan musim 2 ini dan sequel-sequel Serko Digital. Apabila ia ditayangkan, semua orang menganggap rancangan ini sebagai animasi untuk seisi keluarga dengan watak-watak yang keterlaluan, berwarna-warni dan dunia yang kelihatan sangat serupa dengan apa yang Anda akan jumpa dalam mana-mana rancangan 3D Disney Junior. Tetapi, semakin banyak episod Serko Digital yang ditayangkan, semakin Anda sadar bahawa ia sebenarnya bukan untuk semua orang. Setiap kali ia menjadi semakin gelap, lebih matang, dan dengan mesej yang bukan semua kanak-kanak kecil akan faham. Dan itulah niatnya sejak dari awal. Jalan cerita, episod-episod malah pengakhiran semuanya sudah dirancang sebelum Serko Digital ditayangkan. Jadi, bagaimana anda boleh mencipta lebih banyak episod jika idea utama anda sudah tidak lagi begitu dekat dengan penonton? Selain itu, kita bukan bercakap tentang pengembaraan rawa di mana anda boleh berseronok menonton perkara lucu yang dilakukan oleh watak-watak. Itu bukanlah intipati sirkus digital. Dalam setiap episod, kita akan menemui rahsia gelap atau misteri tentang watak-watak. Tetapi sekarang, saya rasa perkara ini sudah tidak begitu mungkin lagi. Mari kita kembali ke Januari 2023. Gooseworks penciptanya telah memuat naik perkara berikut. Saya baru sahaja bangun, tapi ya ampun, akhirnya saya boleh bercakap tentang Serko Digital yang menakjubkan ini. Dan 3 tahun kemudian, dia memuat naik perkara berikut. Saya takkan sentuh franchise ini lagi walau dengan galah sepanjang 3 meter sekalipun. Wah, tapi pelik juga. Pencipta itu perlahan-lahan hilang minat terhadap sirkus digital dan bukannya kerana dia bosan dengannya. Tapi seperti yang ramai sudah tahu, ia adalah kerana reaksi peminat sendiri terhadap apa saja yang mereka tidak suka tentang sirkus digital. Dan walaupun kadang-kadang dia kata dia tak peduli apa yang orang lain cakap tentang siri dia, nampaknya dia memang ambil peduli. Sampai tahap dia padam akaun Reddit sendiri supaya tak perlu tengok lagi komen-komen tentang siri itu. Jadi, walaupun sirkus digital ada potensi untuk diteruskan dengan lebih banyak episod, kalau penciptanya sendiri dah tak selesa atau dah tak ada kesabaran, macam mana nak ada lebih banyak episod lagi? Dan masalahnya bukanlah sebab peminat mengadu tentang reka bentuk watak-watak atau mereka ada idea menarik untuk rancangan itu. Masalahnya ialah peminat terus menyerang pencipta itu sendiri seolah-olah mencari seseorang untuk dipersalahkan. Mereka tidak mengadu kepada syarikat atau kumpulan penulis. Mereka hanya mengadu kepada pencipta itu sahaja. Dan pada ketika itu, mereka bukan sahaja bercakap tentang sarkas itu. Mereka juga bercakap tentang Gooseworks. Dia hanya memberikan pendapat jujurnya tentang isu-isu sarkas itu dan peminat terus menyerangnya hanya kerana dia memberikan pendapat sebagai seorang manusia biasa. Bayangkan sahaja, diserang secara peribadi setiap hari selama beberapa musim. Itu sebenarnya saya rasa tidak semua orang boleh tahan untuk tempoh yang lama. Dan semua ini berlaku sehingga sampai ke tahap dia berkata bahawa dia sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi terlibat dengan franchise itu apabila ia tamat. Gambar yang kita lihat pada awal tadi, yang itu ada banyak sejarah di sebaliknya. Tetapi apa yang paling menarik perhatian saya ialah kebocoran itu. Kebocoran awal episod 9 Sarkas Digital oleh studio Alessuara Brazil. Para peminat mula bertanya kepada Gooseworks apa pendapatnya tentang situasi itu, sama ada dia akan melakukan sesuatu mengenainya. Dan jawapannya ringkas. Siapa yang peduli? 2 perkataan dan itu sudah cukup untuk mencetuskan satu lagi kontroversi. Tiba-tiba muncul orang yang mengatakan bahawa dia sudah tidak peduli dengan rancangan sendiri, tidak menghormati peminat dan tidak berterima kasih kepada komuniti yang telah menjadikannya terkenal. Ada juga yang membatalkan tiket mereka untuk menonton episod akhir. Tapi, ada satu perkara yang ramai orang lupa. Gooseworks, dia bukan yang membocorkan episod itu. Dia langsung tiada kaitan dengan perkara itu. Tapi akhirnya, dia juga yang paling banyak menerima serangan.
Pada ketika itu, nampak macam masalahnya bukan lagi tentang Sarkas Digital. Masalahnya adalah Gooseworks dan peminat-peminatnya. Serangan itu sangat melampau. Sampai di Blue Sky, sebuah platform yang jauh lebih kecil dan ramai orang anggap kurang toksik berbanding Twitter. Dalam masa beberapa jam, dia kembali berdepan dengan masalah yang sama yang cuba dia tinggalkan sebelum ini. Dan pada masa itulah muncul satu hantaran yang menarik perhatian ramai orang. Sejujurnya, saya dah tak mampu mencurahkan hati saya pada perkara ini lagi. Ia telah menjadi jauh lebih besar daripada saya. Dan sebenarnya, ayat itu bagi saya jauh lebih penting daripada kebocoran itu sendiri. Sebab satu kebocoran, ya boleh dilupakan. Satu pergaduhan di internet pun sama. Tetapi apabila pencipta sebuah siri mula bercakap tentang ciptaannya sendiri, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat berbeza. Dan selepas membaca semua itu, memang sukar untuk membayangkan Gooseworks duduk dengan teruja merancang musim kedua. Kerana sebenarnya Sarkas Digital yang menakjubkan itu masih kelihatan seperti jenis siri yang boleh bertahan selama bertahun-tahun. Ia mempunyai watak-watak yang mendalam, misteri yang belum terungkai dan sebuah alam semesta yang hampir tidak berpenghujung. Dan selepas episod 9, banyak soalan itu masih belum terjawab. Masih ada bahan untuk satu musim lagi. Gooseworks sebenarnya mempunyai peluang untuk buat lebih banyak lagi. Tapi saya juga tak rasa semua salah terletak pada peminat. Dan saya tahu itu mungkin akan mengganggu setengah orang. Sebab ya, serangan itu memang wujud. Memang ada orang yang berkelakuan seperti orang bodoh. Dan sebahagian besar komuniti akhirnya menjadikan apa-apa perbincangan sebagai peperangan. Tetapi Gooseworks masih mempunyai satu pilihan. Menjauhkan diri, tutup media sosial, abaikan komen atau sekadar berhenti membaca apa yang orang katakan. Lagipun tiada siapa yang menentukan jalan cerita untuk dia. Tiada siapa yang menulis episod 9 atau membuat keputusan penting dalam siri itu. Semua itu masih di bawah kawalannya. Sebab itu, saya rasa realiti mengapa tidak akan ada musim kedua atau spin-off atau sebarang kesinambungan ada di tengah-tengah. Fandom turut membantu mencipta masalah itu, tetapi Gooseworks juga tidak banyak berusaha untuk menjauhkan diri daripadanya. Dan selepas bertahun-tahun keletihan itu, kita sampai tepat ke titik di mana kita berada hari ini. Dan selepas episod 9, terdapat beberapa cerita yang masih terbuka, misteri dan cukup banyak idea untuk terus mengembangkan alam semesta ini selama bertahun-tahun. Sebab itulah ramai orang masih bercakap tentang musim kedua. Bukan kerana Sarkas itu dibiarkan separuh jalan, tetapi kerana dunia ini masih terasa seperti ada banyak lagi cerita yang ingin disampaikan. Dan sejujurnya, saya tidak rasa Sarkas Digital itu kehabisan cerita ataupun Gooseworks kehabisan idea. Apa yang nampaknya telah habis ialah kesabaran mereka. Dan itulah yang membuat seluruh situasi ini jadi begitu mengerikan. Kerana jika suatu hari nanti kita melihat musim kedua, lebih banyak spin-off atau bahkan sambungan, ia akan dibuat oleh orang lain. Ia bukan kerana Sarkas Digital itu perlu terus wujud. Mungkin Gooseworks akan menjual hak kepada Netflix atau kepada seseorang yang dia tahu boleh meneruskan cerita tanpa kelihatan dipaksa atau boleh menyesuaikannya supaya tidak hilang keasliannya. Ia bukan lagi karya Gooseworks. Jadi beritahu saya, adakah fandom benar-benar telah merosakkan masa depan Sarkas Digital itu? Atau Gooseworks sebenarnya hanya penat dengan segala yang datang bersama kejayaan itu?